So, tajuk yang akan kita bincangkan pagi ini, pertama tentang tata cara pelaksanaan ibadah korban, dan yang kedua ialah pengurusan daging korban. Okey, so untuk tata cara pelaksanaan korban ni ada beberapa hukum hakam yang perlu kita ketahui dengan lebih lanjut. Pertama, definisi, hikmah korban, hukum, jenis korban, status hukum daging korban, kemudian pembahagian daging korban, individu yang dituntut melakukan ibadah korban, syarat sah korban, tempoh dan masa berkorban, syarat sah haiwan ternakan untuk korban, syarat penyembelih haiwan korban, perkara sunat ketika korban, perkara makruh ketika korban, dan agihan daging korban. Dan yang kedua, kan ada nanti isu-isu korban yang sering berlaku di Malaysia lah. Sebagai contoh, kita lihat apabila berlakunya ataupun datangnya hari raya korban, isu-isu yang berlaku seperti apa? Contohnya, yang berhormat bukan Islam, dia hadiahkan kambing ataupun lembu kepada pihak surau ataupun masjid untuk dilaksanakan korban. Jadi ketika itu bagaimana pelaksanaan yang perlu diikuti untuk melaksanakan ibadah korban? Sebab dia daripada non-Muslim. Jadi macam mana caranya? Kita lihat untuk part yang kedua. Okey, yang pertama kita pergi dulu kepada definisi korban. Korban ni kita pernah dengar dan kita selalu dengar korban disebut juga sebagai hari raya Aidul Adha. Kalau kita lihat daripada dalil persyariatan korban sendiri ialah yang boleh kita petik sebagai contoh daripada surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Kan? Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu nahru, kan, dia merujuk kepada sembelih unta. Jadi melaksanakan korban kan selepas mana solat. Jadi itu di antara dalil kepada pensyariatan korban, yang mana kita tahu bahawa bermulanya korban ini selepas mana kita menunaikan solat Aidul Adha, kemudian berlanjutan itu pada 10 Zulhijjah dan berlanjutan kepada hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik. Jadi kita pergi dulu kepada definisi korban. Apa dia korban tu? Daripada perkataan kurban. Kurban maksudnya nama bagi sesuatu yang kita korbankan, ataupun kita sebut sebagai nama ternakan yang disembelih pada Aidul Adha. Dan korban ini bermaksud menyembelih ternakan tertentu dengan tujuan untuk kita takarrub kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah SWT pada masa-masa tertentu, iaitu pada 10 Zulhijjah hinggalah 13 Zulhijjah, terbenam matahari pada 13 Zulhijjah itu, maka tamatlah kita kata waktu yang dibenarkan untuk kita berkorban. Jadi binatang-binatang yang kita korban pula mestilah binatang yang diternak ataupun disebut sebagai bahimatul an'am. Al-an'am yang disembelih pada biasanya pada hari nahar ataupun hari raya korban. Baik. Jadi ibadah korban ni, kalau kita lihat dari segi hikmahnya, kenapa disyariatkan korban pula? Sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang diberikan kepada manusia. Jadi nak keluarkan korban pun setahun sekali. Cuma kadang-kadang menjadi isu juga. Kadang-kadang orang anggap dia korban ni dia dah keluarkan duit yang banyak untuk beli korban. Kalau kita beli daging sekilo, sekilo daging sekarang katalah kita ambil harga dalam average RM40 ataupun RM36. Kalau kita beli 10 kilo dah dapat berapa kos dia? RM360. Banyak tu kan. Tapi biasa orang korban seekor lembu tu dapat dalam dapatlah 7 kilo kan. 8 kilo kira maksimum lah. 8 kilo daging tu kira besarlah lembu tu. Dan kalau kita nilaikan, nilai RM880 yang kita bayar untuk satu bahagian korban, dengan 8 kilo daging tu mungkin harga dia akan jadi dalam RM90. Jadi itu kalau kita lihat dari segi harga begitu. Tapi oleh kerana korban ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka tak semualah kita boleh simpan. Jadi kan akan ada bahagian-bahagian macam mana yang dibenarkan untuk simpan tu. Tengah orang dia anggap
daging tu dia yang macam dia nak sembelih biasa. Dia masalah. Sebab itu korban ni elok kita sedekahkan kepada orang seafdalnya semuanya. Cuma pembahagian kalau tak semua pun ada 1/3 lah kita simpan untuk kita, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk dihadiahkan. Baik, hukum berkorban, apa hukumnya? Berdasarkan kepada ayat surah Al-Kawthar tadi. Kalau kita relate dengan usul fiqh, fasalli li rabbika wanhar. Kan? Di situ digunakan perkataan amar, fi'il amar. Kalau fi'il amar, ingat tak yang belajar usul fiqh itu? Menunjukkan kepada Tuhan Doktor. wajib ke apa? Wajib. Dia memanglah kita kata dalam dari segi perkataan lafaz amar tu yadullu ala wujub. Tapi di sini ulama bahaskan hukum melaksanakan ibadat korban pada pandangan jumhur ulama ialah sunat muakkad, iaitu bagi individu yang berkemampuan. Bahkan dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunat aini. Bagi setiap orang sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup. Dan menurut pandangan yang masyhur dalam kalangan ulama mazhab Maliki pula, dan kita mengatakan bahawa hukumnya makruh meninggalkan korban ini bagi mereka yang mampu. Dan bagi orang yang berniat untuk melakukan korban nazar. Korban nazar ni korban yang kita niatkan, kalau kita nak buat tapi kita nazarkan, maka hukumnya bagi orang yang niat nak korban nazar ni hukumnya adalah wajib. Kan? Maka kalau kita lihat dari segi jenis korban ada dua lah. Iaitu pertama ialah korban nazar dan korban yang wajib. Korban wajib dan korban sunat. Korban wajib merujuk kepada korban nazar, dan korban sunat ialah korban yang kita laksanakan ketika mana bermulanya 10 Zulhijjah itu sampailah 13 Zulhijjah. Baik. Kita lihat pula kepada status hukum daging korban. Jadi ada beberapa hukum lah yang perlu kita ketahui. Sebagai contoh, orang yang berkorban nazar, iaitu orang yang korban wajib tadi. Mana contohnya dia kata, kalaulah anak aku dapat kerja, kan? Kalau Haziq Asfar dapat kerja sebagai ahli eksekutif, jadi mak dia pun bernazar akan korbankan seekor lembu. Baik. Jadi hukumnya ada apa hukumnya untuk memakan daging korban nazar bagi orang yang bernazar? Siapa tahu? Boleh tak orang-orang yang bernazar ni makan korban nazar dia? Tak boleh. Hukumnya haram. Haram memakan daging bagi orang yang melakukan korban nazar, yakni korban wajib. Dan juga bagi ahli keluarga di bawah tanggungannya. Bawah tanggungan ni maksudnya yang mereka ini diberikan maknanya yang diberikan nafkah kepada mereka. Di bawah tanggungannya itu, walaupun sedikit, sebagaimana juga haram memberikan daging korban tersebut kepada orang bukan Islam. Jadi yang ni kita kata sebagai daging korban nazar ni, satu, tak boleh dimakan oleh orang yang bernazar, dan tak boleh dimakan juga oleh ahli keluarganya di bawah tanggungannya. Faham tak? Sebab ada orang buat korban nazar tapi dia buat kenduri. Kan? Dia buat kenduri kat rumah dia, jemput dia pada makan. Maksudnya korban nazar ni, kalau kita nazar, kena hadiahkan ataupun kena sedekahkan kepada orang lain. Faham? Banyak orang lakukan hukuman nazar, dia buat kenduri. Kan? Jadi daging korban nazar ni haram disedekahkan kepada non-Muslim. Sebab dia korban, kategori korban wajib. Okey. Baik, yang kedua, hukum pemberian daging korban sunat kepada orang bukan Islam adalah haram menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i. Sebagai contoh, kita buat daging korban, kita buat Aid al-Adha ni, kita sembelih korban, kemudian kita panggil jiran non-Muslim untuk makan sekali. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah haram. Kalau nak panggil, mungkin panggil occasion lain lah, majlis-majlis lain. Tapi oleh kerana dia korban ni, kita cara paling selamat ialah tak payah panggil. Kalau hari lain, nuri lain, siapa duduk dengan non-Muslim boleh. Kalau panggil juga mungkin kena asing lah. Itu hukum. Okey, baik. Baik, untuk
bagaimana pengurusan pula dari segi kulit, lemak, daging, susu, kaki, kepala dan bulu-bulu yang bulu-bulu haiwan korban tu pun haram dijual oleh orang yang melakukan ibadah korban, sama ada korban wajib ataupun korban sunat. Jadi yang lebihan-lebihan kulit apa semua tu, daging dia tak boleh simpan ataupun jual lah. Memang kena sedekahkan kepada orang. Okay. Kemudian bahagian ataupun anggota sembelih korban tidak boleh dikhususkan juga kepada tukang sembelih. Sebagai contoh, kita pakai khidmat tukang sembelih. Kemudian tukang sembelih tu kata, ni ekor ni satgi, ekor kerana aku sembelih aku nak sebagai upah. Tak boleh. Kita tak boleh khususkan anggota bahagian tertentu kepada tukang sembelih sebagai upah kepada dia. Kecuali bahagian ataupun anggota tersebut diberikan oleh individu yang melakukan korban. Sebagai contoh, dia dah dapat ekor, kemudian lepas tu dia rasa nak hadiahkanlah ekor tu kepada tukang sembelih, maka itu boleh. Tapi kalau tukang sembelih ni aim siap-siap dia nak bahagian tertentu dari korban, tak boleh. Sebab tukang sembelih ni dia hanya tolong potong saja. Ini juga banyak berlaku dalam masyarakat kita. Apabila dia menganggap bahagian tertentu tu dia nak aim hak dia punya. Tak boleh macam tu. Tu kena hati-hati. Baik. Dan juga sunat bagi individu yang melakukan korban. Sunat yang sunat tu tahu, dia makan sedikit daripada daging korbannya. Jadi maknanya walaupun kita kata paling afdal untuk daging korban ni disedekahkan semua. Cuma sunat juga bagi orang yang buat korban untuk makan sedikit daripada daging korbannya untuk diambil keberkatan daripada daging tersebut. Baik. Kemudian kita pergi pula kepada pembahagian daging korban. Jadi ada dua. Satu, macam mana kita nak membahagikan daging korban wajib ataupun korban nazar. Dan yang kedua, bagaimana kaedah pembahagian daging korban sunat. Okey, sambil-sambil saya cerita ni, kalau ada nak tanya soalan boleh. Ya. Baik, kita tengok dulu kepada kaedah pembahagian daging korban wajib ataupun nazar. Jadi bagi daging korban nazar ini, wajib semua dagingnya itu, termasuklah kulit dia, tanduknya dan lain-lain, sedekahkan kepada fakir miskin. Dan haram bagi orang yang pihak orang yang melakukan korban nazar itu untuk makan daging korbannya atau dia manfaatkan sembelihan itu kepentingan diri, tak boleh. Sebab dia dalam kategori korban wajib ataupun korban nazar. Baik, yang kedua, bagi daging korban sunat pula, caranya dalam mazhab Syafi'i ini ada 3 kaedah pembahagian yang disarankan. Yang pertama ialah 1/3 untuk dia dimakan, untuk makan oleh orang yang melakukan korban sendiri, untuk orang yang berkorban dan juga ahli keluarganya. 1/3 lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Okay. 1/3 lagi untuk dihadiahkan pada sahabat-sahabatnya, termasuk orang kaya ataupun jiran-jirannya, selain pada bukan Islam. Jadi maknanya kita tengok situ, kalau kata dapat 9 kilo, biasa ni daging korban ni 9 kilo banyak lah. Dan 7 kilo, kita bahagilah 3 bahagian. So yang kita nak makan, untuk kita makan tu adalah 1/3 je. Yang lain tu memang kena berikan kepada orang lain. Dan yang paling afdal, kalau mengikut pandangan mazhab Syafi'i, ialah untuk kita sedekah semua tadi. Bersedekah semua kecuali beberapa ketul yang ataupun suapan yang agak berpatutan untuk dimakan oleh orang yang melakukan korban untuk mengambil berkat saja. Dan ini pun Nabi lakukan ketika mana Nabi melaksanakan ibadat korban. Ini senanglah panduan kalau orang tanya kita macam mana cara pembahagiannya, boleh itu. Dan 1/3 yang kita dapat tu boleh simpan lah. Boleh lah. Yang tu hak bahagian dia punya. Cuma kalau dia ambil banyak sangat, simpan sampai 3-4 bulan, dia ambil bahagian yang hak patut dia hadiah pun dia ambil sekali, ambil tak payah buat korban kan? Ambil tak payah buat korban. Ambil dia pergi beli lembu, beli daging kat pasar. Jadi kena faham, maqasid korban ni ialah untuk diagihkan daging tersebut kepada orang yang mungkin setahun sekali saja dapat makan daging ni. Tambahan pula, hari ni daging korban, daging yang nak beli kat pasar ni mahal. RM36 sekilo, RM40 sekilo, tak semua orang mampu. Jadi itulah kira maqasid daripada korban. Yang Allah Ta'ala akan nilai ialah dari segi takwa tu.
Bukan yang kita simpan. Yang kadar takwa ni dapat daripada kita mensedekahkan daging tersebut kepada orang lain. Baik, kemudian kita pergi pula kepada siapakah individu yang dituntut untuk melakukan ibadah korban. Ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi untuk orang yang nak laksanakan korban. Pertama ialah orang Islam yang masih hidup. Maknanya tak boleh kita lakukan untuk si mati kalau dia tidak meninggalkan wasiat. Contohnya, dia mati kemudian dia tak ada wasiat, berkata kalau mau mati dan kamu ambillah sebahagian duit ni untuk korban. Dia tak wasiat, itu tak perlu. Tapi kalau diwasiatkan oleh si mati tu, sebelum mati dia kata diwasiatkan, okey, kalau mak mati nanti ada duit sebahagian mak tinggalkan ni, buatlah korban. Ketika itu maka boleh dilaksanakan korban bagi orang yang diwasiatkan tersebut. Okay. Yang kedua ialah orang yang merdeka. Okay. Kita semua merdeka, tidak dituntut di atas kepada hamba. Kemudian orang yang mencapai umur baligh dan berakal. Kemudian orang yang bermukim, iaitu menetap di sesuatu kawasan. Tapi macam Haji Asfar ni macam mana? Haji Asfar bawa duit daripada orang sini ke ataupun duit sendiri? Dia pergi ke Kemboja tu, dia bantu melaksanakan. Kadang-kadang banyak juga syarikat kan. Syarikat yang mana dia menjadi orang tengah. Menjadi orang tengah untuk melaksanakan korban. Duit orang lain. Orang bagi kat dia. Dan dia pula kena amanah lah. Kan? Jadi kalau dia nak ambil kos pengurusan pun janganlah banyak sangat. Jadi biar apa yang dihasratkan oleh orang untuk buat korban tu sampai kepada dia punya sasarannya. Okay. Yang berikutnya ialah mampu melaksanakan korban, iaitu macam mana takrifan mampu ni? Iaitu orang yang ada wang lebihan untuk berbelanja untuk mendapatkan ternakan korban pada hari raya Aidil Adha, ataupun dia ada duit yang melebihi daripada keperluannya dan keperluan orang-orang yang berada di nafkah di bawah tanggungannya untuk hari raya ataupun hari-hari tasyrik. Kan kadang-kadang kita tengok setengah ustaz, kan, ustaz duk cerita pasal korban, ustaz pun tak buat. Kan? Ustaz tu pun kerja penulis kita. Contohlah ustaz di kampung-kampung kan. Dia mengajar kat masjid-masjid tapi dia tak buat. Kita tengok pula dia kerja apa. Kan? Kalau dia kerja penulis kita dan dia pun maknanya untuk kita kata untuk menampung keperluan keluarga sehari-hari pun dengan main musim hujan ni, kan, nak jual getah pun harga berapa ringgit sangat. Dia tak mampu. Jadi begitu apa macam itulah. Maksudnya dia kena lebihkan, dahulukan dulu untuk keperluan dirinya dan keperluan keluarganya. Kalau ada lebihan, contoh kalau simpan, ada orang setengah orang ni dia sanggup simpan, buat simpanan bulan-bulan mata-mata untuk masuk korban. Itu adalah salah satu strategi lah untuk nak membolehkan kita korban. Maksudnya kita dah simpan, ada simpanan dah dengan pihak masjid ataupun surau, kumpul kat situ, korban. Itu amat bagus sekali. Tapi dari segi keperluan ialah mesti orang yang mampu melaksanakan, iaitu orang yang ada kelebihan di sudut keperluan untuk berbelanja. Kan? Dan benda ni perlu kepada keazaman. Kalau duit banyak sekalipun, kita tak berazam untuk nak berkorban, duit ni sampai bila-bila pun tak cukup kan. Sampai bila-bila tak cukup, sebab kita kena ada keazaman. Dan ingat, kita korban ni untuk meraih nilai takwa. Waktu tu barulah kita rasa, tak apalah, kita bagi duit sikit ni untuk portion korban. Kerana walaupun kita dapat daging sikit, tapi ialah yang nak dinilai oleh Allah SWT ialah dari segi nilai takwa tu. Okay? Baik, itu yang tentang individu yang dituntut melaksanakan korban. Baik, kemudian kita tengok pula kepada syarat sah korban. Syarat sah korban ni ada dua saja, iaitu pertama ialah niat untuk takarrub kepada Allah Taala. Yang kedua ialah kita pilih daripada korban yang boleh dikongsi seperti unta, seperti lembu, kerbau, kalau nak berkongsi 7 orang. Kan? Manakala untuk yang lain seperti kambing ataupun biri-biri, hanya dikhususkan untuk seorang yang mewakili satu bahagian saja. Cuma saya nak tanya satu soalan. Kalaulah saiz lembu tu kecil, tengok lebih kurang macam saiz kambingnya, boleh tak kita kongsi 7 orang?
Siapa ada lembut. jawapan? Teka lah. Kalau kata saiz lembu tu kecil lah, kan letak kambing dengan tu nampak sama besar, tapi dia lembu. Boleh tak kita buat share 7 orang? Ataupun dia hukum untuk seorang macam mana kambing? Kalau nama lembu kot. Dia ukur berdasarkan saiz ke ataupun berdasarkan kepada nama haiwan tu? Pada jenis haiwan tu. Okey, kita tengok kepada jenis haiwan, bukan kepada saiz. Jadi maknanya walaupun dia nampak lebih kurang kecil lebih kurang sama macam biri-biri je. Lembu kemetot sebagai contoh. Kan? Kemetot tapi dia sihat. Spesies tu contohlah. Jadi selagi namanya lembu, maka kita boleh untuk kongsi 7 orang. Ni dalam mazhab Syafi'i. Baik, yang berikutnya kita tengok yang dimaksudkan ternakan ialah dalam kategori al-an'am. Al-an'am maksud apa? Ternakan. Doktor. Ternakan yang jinak lah. Kalau kita bela rusa pun ternak kan, orang yang menternak rusa kan. Boleh tak? Boleh tak korban rusa? Tak. Ya. Kalimah bahimatul an'am ni kalau kita ingat, kena ingat ada 3 kategori saja. Unta, lembu, Kambing. kerbau. Lembu kerbau tu satu spesies lah. Kambing dan spesies kambing lah. Ada spesies biri-biri, ada spesies kambing kampung, ada spesies khuruf kan. Ma'is, ghanam, itu spesies-spesiesnya. Jadi itu sahaja kategori haiwan yang dibenarkan untuk kita berkorban. Baik. Sikit pasal tempoh dan masa berkorban. Jadi yang biasa dah kita ulangkan sikit saja. Ya. Doktor, kalau untuk macam berkemampuan tadi tu doktor kan, dia ada macam zakat ke, maknanya kemampuan sehari selepas raya tu ada ada dana untuk baju misalkan, untuk makan, ataupun tak ada, mana kemampuan tu secara umum saja. Syarat Dia untuk kemampuan tu secara umum, itu kemampuan kita tengok keperluannya pada hari raya tersebut. Kalau contohlah hari raya dan hari tasdik pun dia nak beli beras pun tak cukup untuk keluarga dia. Kan, untuk menampung keperluan family pun tak cukup, bayar rumah tak lepas. Itu kita orang tak mampu lah. Yang keperluan ni segi untuk menampung keperluan asasi lah. Kalau kata keperluan tak asasi ni, yang keperluan hajat dan tahsini ni banyak kan. Nak beli telefon lah, nak beli kereta lah, nak beli ni, nak beli ni. Kan. Jadi sentiasa tak cukup lah. Yang diukur ialah keperluan asasi. Kan? Keperluan asasi. Okey, tempoh dan masa korban. Yang ni kita sedia maklum bahawa satu hari nahar. Hari nahar ni adalah hari Aidil Adha. Lanjut ila hari tasyrik. Kemudian penyembelihan dilakukan apabila berlaku masa 2 rakaat, 2 solat sunat hari raya Aidil Adha serta bacaan khutbah. Mana kita lakukan selepas selesai daripada solat Aidil Adha. Baik, waktu penyembelihan pula bila boleh buat? Adakah waktu siang saja ataupun malam pun boleh? Jadi waktu penyembelihan ni berterusan siang dan malam. Tapi makruh dilakukan waktu malam sehingga hari tasyrik yang terakhir sebelum terbitnya matahari. Jadi waktu malam ni makruh sebab apa? Sebab waktu malam kan. Jadi kadang-kadang pisau lampu tu tak rupa nak terang ke, takut tersembelih tangan sendiri. Sebab tu dia buat elok waktu siang lah. Dan penyembelihan dilakukan selepas tempoh tersebut adalah tidak sah. Baik. Kemudian bagi orang yang melaksanakan ibadat korban, sebenarnya sunat bagi dia melihat. Dia boleh sembelih sendiri. Yang afdal dia sembelih sendiri. Ataupun kalau dia tak berani nak sembelih, dia kena pergi lihat. Waktu sembelih tu paling tidak dia melihat. Ketika mana darah mengalir keluar daripada sembelihan, dia melihat setiap titisan darah tersebut. Itu adalah paling baiklah. Setengah orang dia hanya wakilkan. Dia pun tak pergi ambil pot kan. Patutnya pergi tengok lah. Tengok eloknya pergi tengok. Kecuali kalau orang yang sembelih di overseas lah kan. Dia hantar sembelih kat Kemboja ke, kat India ke. Itu lain lah. Tapi kalau kita buat di negara, dalam negara ni, paling ini kita tengok sendiri. Itu adalah paling baik. Kan? Dan penyembelihan dilakukan selepas terbit matahari dan sebelum waktu solat sunat Aidil Adha adalah tidak mendapat pahala solat. Kan tidak sah. Okey. Baik, kita tengok pula kepada syarat sah haiwan ternakan. Jadi macam mana kita kata syarat-syaratnya?
Jadi oleh kerana haiwan ini, bila nak korban, kita korban ni kerana Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kena pilih haiwan yang sihat. Kan haiwan sihat, haiwan yang tidak cacat, bebas daripada penyakit, dan haiwan ternakan. Ini kita sebutkan tadi ni. Kategori haiwan ternakan ni contoh macam unta, lembu, kambing, biri-biri ni, dan juga jenis-jenis keluarga daripada ketiga-tiga haiwan ini, sama ada jantan ataupun betina. Sebab ada orang tanya, korban ni, korban lembu betina boleh tak? Boleh. Sebabnya tak ada, dia umum saja. Haiwan tu umum, termasuk jantan, betina ataupun yang menjadi baka ataupun yang dikasih pun boleh dijadikan haiwan korban. Jadi yang tak sah korban ialah haiwan yang selain daripada haiwan ternakan. Contoh macam kerbau liar, kijang ke, rusa ke, pelanduk ke, seumpamanya, itu tidak dikategorikan sebagai haiwan ternakan. Kemudian yang kedua, bebas daripada penyakit, dan haiwan yang sihat. Dan haiwan yang tidak mempunyai kecacatan. Contoh macam tempang, haiwan yang buta, haiwan yang telinga koyak, haiwan yang patah sebelah tanduk, haiwan yang cedera pada tubuh badan, haiwan terlampau kurus sampai lemak pun tak ada pada haiwan ni. Ataupun kecacatan-kecacatan lain seumpamanya. Jadi kita nak bersembah kepada Allah Ta'ala, mestilah haiwan yang sihat. Okey. Yang berikutnya, haiwan yang telah pun mencapai tahap minimum. Siapa tahu berapa umur minimum untuk unta? Contoh kalau kita nak sembelih unta tu, nak korbankan unta, berapa umur dia? 2 tahun. Unta kena 5 tahun. 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau lembu? Lembu berapa tahun? 2 tahun. Lembu umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Maknanya birthday dia kan, kita raya bila? 28. 28 hari bulan tu dia birthday. Dah 2 tahun dah. Nak masuk tahun yang ketiga. Itulah, bukan kata setahun masuk 2, bukan. 2 nak masuk 3. Kambing pun sama juga, berumur 2 tahun nak masuk tahun ketiga. Maka untuk biri-biri, boleh berumur 1 tahun masuk tahun kedua ataupun telah bersalin gigi hadapan. Mana gigi susu tu dah bersalin gigi susu dah. Dan apa beza kambing dengan biri-biri? Kambing ni kambing lah. Kan, kambing kampung kambing lah. Biri-biri. Jadi maknanya ada 2 tahap umur bagi kategori jenis ghanam ni. Kan? So ingat, kalau kambing umur 2 tahun masuk 3, kalau biri-biri berumur 1 tahun masuk tahun yang kedua. Sebab tu kalau elok orang yang bela lembu ni, dia kena ada sertifikat sebenarnya. Sijil surat beranak pada haiwan tu. Sebab dibimbangi yang nak sembelih kadang-kadang nampak besar tapi dia tak cukup umur. Jadi tak sah untuk dijadikan sebagai haiwan korban. Jadi kalau kita main percaya aja, payah juga kan. So kena ada sertifikat untuk selamat. Okey. Syarat penyembelih korban saya rasa lebih kurang samalah macam yang kita bincangkan dalam untuk penyembelih. Pertama, kena muslim yang berakal, muslim sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi yang afdal menyembelih korban ialah orang lelaki, dan sunat orang perempuan mewakilkan kepada orang lelaki. Sebab orang perempuan ni takut sekali lembu tu ribah ekor, habis kan, lari tintang bukan. Dan orang lelaki pun bukan semua orang lelaki yang boleh sembelih. Kita ni pun walau kita dah belajar tentang teoretikal, tapi nak sembelih tu perlukan kepada keyakinan. Jadi kalau kita, tapi kalau tak pernah sembelih pun payah juga kan. Jadi boleh kamu yang dah belajar sembelih ni, kita ambil lah peluang. Kalau ada surau ke masjid minta tolong, kita beranikan diri untuk sembelih juga. Jadi ada pengalaman untuk sembelih. Yang kedua, orang mayyiz dan makal, kemudian mampu melakukannya, maksudnya konteks pandai menyembelih dan dilakukan tanpa ada paksaan. Dia boleh sembelih. Kemudian sembelihan makruh untuk kita wakilkan korban itu untuk disembelih oleh ahli kitab.
ataupun kepada kanak-kanak ataupun perempuan yang haid. Jadi kita dah cukup Muslim, berakal, tapi kita wakilkan kepada kanak-kanak sembelih. Sebab mungkin dia lagi terror daripada kita bagi kat dia. So tak dia hukumnya adalah makruh. Dan kalaulah korban itu disembelih oleh orang kafir yang diwakilkan oleh tuan korban, maka korban itu tidak sah. Contoh macam ni. Kita beli haiwan korban, yang masuk korban tu orang Islam. Cumanya bila hantar ke pusat sembelihan di JPB sebagai contoh, yang sembelih tu orang kafir. Jadi korban tersebut kira sebagai tidak sah. Dia mesti yang sembelih tu ialah orang Islam. Ya. Baik, syarat sah sembelihan saya tak nak panjang, kita dah belajar itu. Baik, kemudian tengok mana syarat alat sembelihan pun kita dah tengok dalam panduan syariah untuk sembelih ni. Data tajam bukan sentuh atau tulang ataupun gigi. Dan inilah yang penting sikitlah kita kata untuk perkara sunat. Ramai orang buat korban. Tetapi perkara sunat ini kadang-kadang dia berlaku penambahan. Dan maklumlah orang yang buat tu pun dia tak belajar pun dengan secara tak pernah baca buku-buku yang berkaitan sembelihan, tapi berdasarkan kepada amalan-amalan setempat. Jadi menyebabkan kita yang dah belajar ni pun kadang-kadang jadi confuse. Ya, aku buat ni ikut syariat ke ataupun nak ikut syariat kat ni ikut dia. Dan inilah kita kata sunat-sunat yang masing-masing perlu tahu ketika mana nak berkorban supaya kita yang menjadi pemantau ataupun orang dalam masa korban tu dapat pastikan korban yang masyarakat kita buat ni mengikut sunat yang terdapat dalam syariat. Baik, jadi pertama ialah sunat untuk kita menambat ternakan korban menjelang hari nahar ataupun hari raya Aidiladha. Jangan duk biar lembu ni nak sembelih pagi ni nak sembelih. Malam tu lembu tak ada lagi. Kan? Duduk dalam kebun kelapa sawit ni. Pergi pula makan kelapa sawit orang. Kan? Jadi nak sembelih, nak cari lembu ni biar lembu yang bertuan. Lembu yang dibela dengan elok dalam kandang. Jangan cari lembu yang orang nak lepas dalam ladang sawit, pergi makan kebun orang, pergi makan, rosakkan hasil tanaman orang. Itu tak perlu buat korban. Sebab kita nak pilih lembu biarlah yang terbaik. Jadi, tambat ni supaya senang untuk kita nak mengendalikan untuk sembelih haiwan tu ketika mana sampai waktu kita nak sembelih lembu tersebut ataupun haiwan tersebut. Baik, kemudian yang kedua, sunat juga untuk kita beri makan dulu kepada haiwan korban sebelum disembelih. Jadi jangan biarkan dia kelaparan. Kita bagi makan kat dia dulu, entertain dia dulu, bagi makan. Kemudian pastikan haiwan tersebut tidak makan makanan yang syubhah. Bukan manusia je, haiwan pun yang nak dikorbankan apatah lagi, dia tak boleh makan makanan yang syubhah. Contoh makanan syubhah ni yang berlaku kat kampung-kampung ialah dia lepaskan korban tu, lembu tu, hari-hari pergi masuk dalam sawit, pergi makan, kadang-kadang makan pokok sayur orang, kan? Pergi makan pokok buah orang, pergi makan ladang sawit. Yang ni kita kata dalam kategori makanan yang syubhah. Dan kadang-kadang kita tengok dalam ladang sawit ni sejak letak lagi signboard, tidak dibenarkan melepaskan haiwan ternakan kat sini. Tapi dia lepas kat situ. Sebab itu tempat paling sesuai. Kalau macam ni, kita kata bukan haiwan yang cocok ataupun sesuai untuk kita jadikan sebagai korban. Baik, yang keempat, meletakkan tanda serta menutup tubuh haiwan korban supaya dapat merasakan kepentingan korban. Kita tutup tubuh haiwan tu. Kemudian yang kelima, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri. Sunat. Ni kata-kata siapa yang ada kemampuan untuk sembelih sendiri, maka dia buat sendiri. Dan kalau orang perempuan, dia wakilkan kepada orang lelaki untuk sembelih. Tapi kalau tak boleh, maka kita wakilkanlah sembelih itu kepada orang lain bagi pihak kita. Baca bismillah, selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan menyembelih haiwan menghadap ke arah kiblat. Ni pun orang sama lah dengan apa yang kita belajar dalam untuk sunat-sunat penyembelihan. Kemudian memilih haiwan ternakan yang paling baik sekali dan menunggu haiwan sembelih itu sehingga sejuk dan semua anggota tak bergerak lagi, barulah kita lapar.
Kemudian orang yang melakukan korban disunatkan tidak bercukur dan tidak memotong rukunya setelah tiba bulan Zulhijjah sehingga dia telah selesai berkorban. Jadi kalau dia cukur juga apa jadi? Dia buat korban tapi dia cukur, dia potong kuku ataupun rambut. Apa hukumnya? Ya, benda sunat kalau kita tinggal kita buat apa jadi? Makruh lah kan? Makruh lah kita kata. Memanglah sunat ni kita buat dapat pahala. Tapi kalau kita bagi orang yang nak buat korban dia cukur juga, walaupun kita sunat tak cukur dia cukur juga, maksudnya hukumnya makruh lah. Mungkin setengah orang ada keperluan kan, contoh dia jadi polis ke ataupun memang kena penampilan yang sesuai, dia buat korban, maka mungkin terpaksa dia cukur, maka itu adalah makruh. Baik, perkara makruh ketika berkorban. Apa dia? Yang ada lebih kurang dalam 6 benda makruh. Yang pertama ialah lakukan korban ke atas haiwan yang carik telinga ataupun terpotong sedikit di bahagian telinganya. Jadi kena cari yang betul-betul sihat, kan? Yang kedua, memotong bulu haiwan yang hendak dikorbankan bagi tujuan kegunaan sendiri jika boleh memudaratkan. Dia ambil sikit bulu haiwan tu. Contohnya bulu kambing biri-biri tu banyak sangat bulu. Dia ambil sikit untuk kegunaan sendiri. Maka perbuatan ini adalah makruh. Kemudian memerah susu haiwan yang hendak dikorbankan dan meminumnya kecuali disedekahkan susu tersebut. Contohlah kita nak sembelih lembu betina, lembu susu ke, ataupun kambing susu ke, susu dia bengkak sangat, kita ambil, kita minum. Makruh. Sedekahkan kepada, kalau nak perah boleh, tapi kena sedekahkan kepada orang lain. Kemudian melakukan korban ke atas haiwan yang pecah ataupun patah tanduknya ataupun tidak bertanduk. Kan? Jadi makruh memotong kuku dan bercukur bagi orang yang berniat korban. Ini bukan makruh macam sebut tadi lah. Yang sunat ni kita simpan. Tiba-tiba kita potong ataupun bercukur orang yang nak buat korban tu, maka hukumnya adalah makruh. Dan melakukan sembelihan korban pada waktu malam. Sebab tu kita kata kebiasaannya korban ni orang akan buat waktu pagi lah. Waktu tengah hari orang jarang buat. Pagi sebab apa pagi? Sebabnya nak memudahkan urusan, nak masak lah, nak lapah lah. Nak masak sampai pukul tengah hari boleh makan dah. Kan? Boleh kita agih-agihkan lembu tersebut. Dan kalau untuk makluman siapa yang tak pergi ke JPB, kan? Kadang-kadang kita ni sembelih pagi, kita bahagikan daging tu petang. Sebenarnya kalau ikut JPB, berapa tempoh yang sesuai untuk kita ni, untuk kita agihkan, dan tempoh 4 jam. Kan? 4 jam tu yang paling elok lah. Lepas tu dia akan bagi daging korban ni dia akan jadi busuk. Pernah tengok tak bila korban busuk dia akan jadi warna hijau, kadang-kadang warna hitam. Itu kalau ikut pegawai JPB tu dah ada banyak bakteria situ. Kalau kita makan juga, sayang kan. Dia kata ni daging korban ni sayang ke tak? Kalau buang sayang. Kita nak jaga nyawa kita ke ataupun nak jaga yang korban tu. Jadi kalau nak elakkan daripada rosak daging tu, maka kena ada freeze dan masuk secak dalam peti sejuk dan mudahkan untuk kita mengelakkan daging korban daripada cepat rosak. Baik. Inilah kita kata pernah sunat ataupun yang makruh. Selain pada ni tak termasuk selain pada ni tak termasuk dalam kategori rumah. Kita akan nampak nanti. Tak percaya pergi tengok. Waktu orang nak sembelih korban nanti, cuba tengok. Kan? Benda-benda hak merapu ni banyak sangat. Dia kadang-kadang ada pula yang ambil nama tu, kan? Dia letakkan di bawah darah supaya darah tu mengalir kena kepada nama-nama tu. Itu tak termasuk dalam sunat sebab tak sebutkan dalam kitab-kitab tu. Jadi kadang-kadang orang menambahkan perbuatan yang tak sunat pun dia kata sunat. Itu kena jaga betul-betul lah. Okay. Baik. Seterusnya kita lihat kepada macam mana. Ya. Saya ada 3 soalan. Pertamanya, kalau dulu saya pernah beli lembu. Lepas tu bila dia ada luka sikit dekat lutut dia. Ketika kami jaga lembu tu, lepas tu dia daripada lutut tu gugur, kata cabut lah dekat lutut tu, sebab dia kan timpa atas lutut dia kan bila nak jatuh tu. So kulit kat situ, bukan kulit sekali dengan daging jatuh.
Itu adakah dia mengurangkan daging, itu pertama. Yang kedua, bila kita beli lembu ni ada setengah penternak ni dia catkan lembu dia menyebabkan dia pun sampai dia punya bulu tu dia tak tumbuh dah. So dia akan cat tu kekal macam tatu dekat dia punya bulu. Lepas tu dengan dia tindik telinga tu, adakah dia dikira sebagai carik telinga? Okey. Yang ketiga tentang apa tadi? Dulu dekat kami beli tu ada yang jenis kepala dua. Macam tu dikira sebagai cacat dulu. Ataupun boleh korban tapi kena potong serentak ke? Okey, baik. Macam Soalan yang bagus sekali ya. Okey, kita tengok balik kalau pada tengok benda-benda yang disebutkan di sini, apa yang siapa tanya soalan tadi? saya. Aizat ya? Naufal. Naufal. Okey. Jadi pertama kita sembelih kepada haiwan yang cari telinga. Kadang-kadang ditindik kan, kita letakkan daripada tagging telinga tu kan. Kalau ikut perkara makruh lah kan. Makruh itu haiwan yang cari telinga ataupun terpotong sedikit daripada bahagian telinga. Itu kira makruh. Makruh ni maknanya boleh korban tak? Boleh korban. Sah korban. Kalau kita elakkan lagi baiklah, sebab disunatkan untuk cari haiwan yang sihat, haiwan yang tidak cedera, haiwan yang sempurna kan. Itu. Kemudian bagi kes tadi tu yang kepala dua kan? Kepala dua tu adakah cacat ataupun tidak? Kita nak katakan kategori cacat ke ataupun kategori haiwan yang sempurna? Cacat ni kekurangan kan. Sepatutnya haiwan cacat ni kita elakkan lah. Maksudnya mungkin haiwan yang kepala dua tu kita sesuai untuk sembelih buat kenduri, boleh. Maksudnya dia kira tak sempurna lah sebab lain pada yang lain. Haiwan OKU kan. Kalau kita tengok orang kepala dua tu OKU ke ataupun sempurna? OKU. OKU kan? Sembelih dia macam Ataupun mana? orang yang ada badan dua. OKU ke sempurna? Sempurna. Kalau kita kata OKU, mana dalam konteks haiwan tu tak sempurna pada pandangan kita, maka bukan haiwan sempurna lah. Jadi cari haiwan yang kepala satu, sempurna macam haiwan sempurna. Kan? Yang haiwan kepala dua ni mungkin kita boleh buat untuk sembelih biasa saja. Sembelih biasa tu macam mana kita nak sembelih? Sembelih itu maknanya bukan untuk korban lah. Kalau kita pergi kat kedai tukang orang lembu sembelih pun, kita tengok haiwan kepala dua, tak payahlah beli lembu tu untuk korban. Kita beli lembu yang sempurna lah. Okey, Naufal? Nak sembelihnya macam mana doktor? Maksudnya sembelih. Sembelihnya sebab dia ada dua leher, ada yang dua leher. Kalau kategori kalau ada kepala dua, maknanya kena sembelih dua kepala tu lah. Kalau kata satu kepala dia ada halkum dan marik, yang kepala kedua yang sebelah ni pun ada halkum marik, kena sembelih satu, dua. Tak wajib serentak lah. Tak perlu sentak lah sebab dia kira dalam kategori haiwan yang berlainan lah. Kan? Macam dua jasad dalam satu badan tu, dia kira dua orang ke ataupun satu orang? Ya, dua kan? Kalau ada orang dua kepala, kira satu, dia berkongsi badan tapi dia dua individu. Jadi lembu ni pun kita kena sembelih lah. Sembelih yang kepala satu, kepala dua. Okay? Yang lutut kecuali kalau dia punya halkum marik ni dia berkongsi. Halkum marik berkongsi, cuma sampai ke kepala, dua kepala. Macam tu kita sembelih satu tempat je lah. Faham. Yang cat dengan lutut tadi doktor? Sama juga, itu kira tak sempurna lah. Tattoo pun kira tak sempurna sebenarnya. Kalau lah, kecuali kalau ada chop yang dengan warna, macam JPV chop dekat daging tu untuk lekatkan warna, itu lain. Ni kira tattoo ni sebab dia pakai bahan supaya melekat kepada dia punya daging ni kan, sampai bulu tak naik. Itu kira tak sempurna. Sebab tu nak sembelih ni memang kena cari betul-betul haiwan yang sempurna untuk kita sembelih, sebab kita nak persembahkan korban ni kepada Allah Ta'ala. Mana kiranya lutut pun sama juga doktor? Ya, betul.
Okey, baik. Ha, Siap tu. ya. Sebab tu bila nak pengendalian pun kena orang yang berpengalaman lah. Kalau nak sembelih tiba-tiba dah kita letak pula haiwan tu dalam satu kandang. Tengok-tengok pagi tu nak sembelih dah kena tanduk dengan kawan dia dah. Sebenarnya itu termasuk dalam kategori haiwan yang cacat lah. Boleh korban cuma makruh lah. Kan? Tu maknanya Baik. kita perlu inform kepada tu ke doktor? Ya. Kita perlu inform kepada penama ke? Sebab macam yang kami jaga itu sebab dia dah gugur daripada tu kan, dia banyak kali duduk atas tu jatuh lutut dia tu. Tu kena inform kepada Tu kira penama cacat lah. ataupun Tu haiwan cacat lah. Kan? Kerana itu maklum lah. okey. Kalau kita contohlah kita sembelih juga. Sah tak? Sah, tak ada makruh lah. Sah cuma makruh lah, kita kata makruh lah. Oh. Ya. Baik. Saya tahu. Okey. Baik, kita tengok pula kepada cara sembelih. Ni kita cara niat sebenarnya, cara niat. Jadi ada dua, cara niat korban sunat dengan korban nazar. Baik, macam mana cara niat dia? Kalau orang nak sembelih lah. Kalau penyembelih tu ialah orang yang berkorban. Ini bagi kes seekor binatang yang tidak berkongsi. Contohnya kambing, lembu ataupun kerbau. Dia sembelih. Kalau lembu, kambing dia seorang je. Dia seorang yang beli duit di semua dia. Niat dia ialah inilah korbanku kerana Allah Ta'ala. Senang kan? Kalau dia wakilkan, wakilkan dia kena niat wakilkan. Contohnya, kalau penyembelih ni masuk, kemudian dia penyembelih ni tidak menyertai korban, dia hanya tukar sembelih je. Maka niat dia ialah inilah korban Ali dan aku mewakilkannya kerana Allah. Ali itu nama orang yang masuk. Inilah korban Ali ataupun inilah korban Naufal dan aku mewakilinya kerana Allah. Itu niat orang yang tukar sembelih. Dan orang yang hak masuk ni biasanya dia akan wakilkan siap-siap kepada tukar sembelih. Sebab tu bila kita tengok, kalau tukar sembelih ni dia akan ada list nama depan tu lah. Di depan tu nama orang-orang yang nak sembelih tu dia akan bagi siap-siap kepada tukar sembelih. Jadi mereka wakilkan dulu, barulah sah untuk tukar sembelih tu sembelih bagi pihak orang yang masuk tadi. Dan bagi seekor binatang yang berkongsi pula 7 bahagian, contoh lembu kongsi 7 bahagian, maka bagi penyembelih yang menyertai korban, dia sembelih, dia juga salah seorang daripada masuk korban, dia kata apa? Inilah korban aku dan aku mewakili, contohnya Ali, Abu, Ahmad, Aisyah, Adibah dan Aminah kerana Allah. Contoh Naufal kata, Naufal masuk kan? Naufal, nama Naufal sembelih tu Naufal, inilah korban aku dan aku mewakili Amir, mewakili Haziq, mewakili apa semua kerana Allah Ta'ala. Itu caranya lah untuk orang yang sembelih. Dan nak tahu kan, dengan kamu ni akan jadi tukang sembelih. Kan? Manakala bagi orang yang sembelih tidak menyertai korban, dia tukang sembelih ya. Maka dia kata inilah korban. Bagi tu namanya Hasan, Ali, Abu, Ahmad, Aisyah, Adibah dan Aminah dan aku mewakili mereka kerana Allah. Kan? Mesti kena ada lafaz wakil kalau dia mewakili. Baik. Kemudian itu bagi yang kita kata korban sunat, korban Aidil-Adha. Bagi korban nazar pula macam mana? Korban wajib ni, kan? Kita ubah saja dia punya niat je. Kalau contoh bagi haiwan seekor binatang yang tidak berkongsi, lembu ke, kerbau ke, kambing ke, dia seorang saja masuk, maka bagi penyembelih yang korban nazar tu dia kata inilah korban wajib ke atasku kerana Allah Ta'ala. Kena ada perkataan wajib sebab nazar ni adalah wajib. Ataupun kalau dia wakil, dia tukang sembelih, inilah korban wajib ke atas Ali dan aku mewakilinya kerana Allah. Jangan lupa tau. Siapa sembelih tak boleh lupa. Sebab tu kalau boleh buat siap-siap. Niat tu supaya kalau dia lupa maknanya dia tak jadilah sembelih untuk mewakilkan orang lain. Sebab tu niat ni penting. Niat ni penting untuk nak menjadikan korban itu sebagai sah. Okey. Baik, itulah kita kata benda-benda yang perlu untuk kita perhalusi dalam bab korban ni.
Dan yang sunat-sunat tu, apa lagi? Sunat selain kita kata niat tadi. Kemudian termasuk juga yang benda yang sunat, apa yang untuk pengendalian cara nak menyembelih haiwan korban ni, kita baringkan dan hadapkan rusuk kiri haiwan ke arah kiblat dan kepala angkat sikit. Kemudian direbahkan menggunakan tali yang sesuai. Tempat yang sesuai dan tidak menyebabkan kecederaan kepada haiwan. Kemudian kita baca bismillah ya Allahu akbar, ataupun bismillah. Kemudian selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian takbir 3 kali. Lepas kita bismillah, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Sembelih. Sunat. Ketika mana ayat Allah, kita sunat takbir 3 kali. Tak payahlah takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, enggak panjang kan. Ringkas saja Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillah. Boleh sembelih. Ya. Kemudian penyembelih ni dia hendaklah pegang kulit tengkuk haiwan di bahagian bawah dagunya dan tarik sehingga nampak jelas kulitnya. Kan itu caranya lah, ni teknik. Kemudian meletakkan alat sembelih di leher dengan memutuskan halqum marik dan 2 erat leher di kiri dan kanan haiwan. Maknanya lepas kita sembelih tu, kita letakkan alat sembelih tu di leher. Bukan letak sembelih, ni maksudnya ketika nak sembelih, sorry. Maksudnya kita letakkan alat tu untuk memotongkan halqum marik lah. Ini proses sembelihan. Kemudian penyembelihan dilakukan kadang segera dan tidak selengi dengan amalan-amalan lain. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah. Lepas kita sembelih tu, Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. So habislah kita kata amalan sembelihan. Dan untuk kita kata agihan daging korban ni, macam mana kita nak agih? Pertama, kalaulah dalam seekor lembu tu ada daging, ada korban wajib, ada korban sunat, maka kena asingkan dulu. Dan asingkan dulu di antara daging korban wajib dan daging korban sunat. Sebab apa? Sebab tidak bercampur. Yang wajib ni, tuan dia tak boleh ambil. Kalau dia ambil pun, dia kena sedekahkan kepada fakir miskin. Korban sunat, wajib. Kemudian pastikan daging korban mencukupilah untuk diagihkan. Yang kadang-kadang kita tengok dalam musim korban ni banyak berlaku. Saya tengok ekor hilang. Tengok kaki hilang. Kan? Kepala hilang. Sebab ada tukang ambil. Ada tukang aim tu, dia aim dari bawah pun ambil ekor. Tak ada lah. Dia ambil dulu. Patutnya kena bahagikan sama rata lah. Kan? Bukan kurban kita seorang. Kalau kita nak seorang, jatuh kita beli lembu atau kambing, kita buat seorang-seorang lah. Jadi, kena bahagikan sama rata. Kemudian sediakan senarai penerima daging untuk mudahkan pembahagian. Kemudian, utamakan golongan fakir miskin. Itu yang sepatutnya. Kalau kita buat di taman sebagai contoh, taman tu semua orang kaya kan. Jadi, sepatutnya daging ni jangan bagi dulu kepada jiran-jiran ni. Jangan buat masak dulu pergi kepada di surau. Yang nak masak tu kecuali orang yang masuk korban tu dah khususkan bahagian dia yang 1/3 tu yang bagi masak kepada surau. Tapi yang banyak berlaku, surau ambil siap-siap. Tu pun salah juga. Kan? Jadi, yang nak masak di surau ni ialah bahagian 1/3 orang yang masuk tu. Yang lain tu kita kena sedekahkan. Kepada utamakan golongan fakir miskin dulu. Kemudian barulah kepada jiran-jiran. Baik, saya nak tanya. Daging korban ni kita afdal sedekahkan dalam keadaan yang dah masak ke ataupun yang mentah? Kita masak, kita panggil fakir miskin makan ke ataupun macam mana? Masak. Salah. Korban Kena ingat daging korban ni afdal ialah kita bagi nai'an dalam keadaan mentah tu. Ikut suka lah dia nak masak apa. Dia nak masak daging. Berdapat dia masak, mungkin dia minat makan daging pedas ke, masak kurma ke, masak ikut suka kan. Itu kena faham lah. Daging korban afdal untuk kita bagi dalam keadaan yang masih mentah. Tak perlu tolong masak. Berlainan dengan akikah. Akikah kita masak, kita panggil orang makan. Tapi daging korban bagi yang mentah. Ini kan ramai kadang-kadang dah berjadi adat pula sekarang ni.
Masjid dia buat, kemudian dia panggil orang miskin makan. Itu salah lah. Sebab kita tak tahu dia suka macam mana. Jadi bagi yang mentah ikut sekolah dia nak masak apa. Nak masak apa jenis, kan? Tambah golongan fakir miskin, kemudian agihkan daging kepada mereka yang tinggal di kawasan terpencil, kampung-kampung yang mungkin payah nak masukkan, bagi kat mereka ni. Kemudian sediakan kontena sejuk dan lebihan itu barulah kita agihkan kepada golongan yang berada kalau ada lebihan. So jangan bagi dulu kepada jiran orang kaya kita ni yang duduk di taman-taman ni. Cari dulu orang susah dalam taman tu siapa. Kan? Kemudian mungkin kampung sebelah pula. Ada lebih barulah kita bagi kepada hadiahkan kepada jiran-jiran. Itu yang sepatutnya lah. Kan? Okey. Baik. Okey, kita akan masuk ke part yang kedua. Jadi sebelum saya nak masuk ke part yang kedua ni, ada soalan lagi tak pasal korban ni? Untuk dia punya hukum hakamnya. Okey, kalau tak ada, kita teruskan kepada pengurusan korban. Ini lebih kepada isu-isu yang berlakulah dalam masyarakat kita di Malaysia terutamanya. Khasnya, hari ini kita tengok banyak juga syarikat-syarikat yang menawarkan perkhidmatan korban di luar negara. Maka ketika ini, dia akan mewujudkan satu akad yang lain, itu akad wakalah. Kita mewakilkan orang lain untuk melaksanakan korban. Baik, jadi kita lihat dulu kepada isu pihak wakil melantik wakil lain atau takwakil untuk melaksanakan korban. Baik, kita perlu faham bahawa kaedah umum menyebut bahawa seorang wakil ni tidak harus mewakilkan orang lain terhadap apa yang diwakilinya tanpa izin pewakil. Kan? Wakil ni dia tak harus mewakilkan orang lain terhadap apa yang telah pun diwakilnya tanpa izin. Contohnya kita wakilkan dia untuk sembelih. Kemudian dia pula wakilkan orang lain untuk sembelih tanpa maklum kepada orang yang mewakilkan. Tidak harus. Kecuali dengan izin. Maksudnya dia kena maklumkan dulu. Kalau dia tak boleh, dia nak wakilkan kepada orang lain, dia kena maklumkan kepada orang yang mewakilkan kepada dia. Faham? Tetapi kalau pewakil ini orang yang berniat korban tu, yang pewakil orang yang berniat korban, mengungkap dengan lafaz umum, maka harus bagi pihak wakil untuk mewakilkan kepada orang lain berdasarkan kepada kefahaman. Contohnya macam dalam ayat wakalahnya, akad wakalah dia kata, saya Ahmad bin Maslan bersetuju mewakilkan Tuan menguruskan korban saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Contohlah kan, ni kita bagi kat pihak surau lah. So saya Ahmad bin Maslan bersetuju untuk wakilkan pihak surau menguruskan korban saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. So kita dah wakilkan kepada pihak wakil di surau tu untuk uruskan korban kita lah. Jadi kalaulah pewakil tu tidak menyebut lafaz yang menunjukkan umum keizinannya kepadanya untuk bertindak, maka tak harus bagi wakil. Ini pihak surau tu mewakilkan kepada orang lain untuk menerima wakil kerana dia bertindak mengikut penyerahan pewakil. Sebab tu kebanyakan surau ni sekarang ni dah buat akad wakalah tu supaya mudah untuk pengurusan. Okay. Dan juga wakil ni tidak boleh mewakilkan kepada orang lain tanpa izin pewakil apabila dia mampu melakukannya. Ini contohnya dalam melakukan ni untuk sembelih lah. Kadang-kadang kita masuk pihak surau, kita wakilkan pihak surau uruskan. Dan pihak surau tu mungkin orang yang diwakilkan itu bukan dia sembelih. Orang lain yang sembelih. Sebab tu kena lafaz umum. Jadi kalau kita tak mewakilkan, maknanya sepatutnya kita sendiri yang sembelih. Kita suruh orang yang wakil tu sembelih. Sebab tu elok dilakukan dalam lafaz yang bentuk umum supaya memudahkan pengurusan korban. Okey. Baik. Kita tengok sikit lafaz niat wakalah untuk pelaksanaan korban. Contoh dia kata lafaz khusus akad orang yang berkorban menyuruh seseorang wakil melakukan. Saya Ahmad bin Maslan bersetuju mewakilkan pengarah program Surau Tazkiyah melaksanakan korban untuk saya pada tahun ini dengan bayaran RM500 bagi satu bahagian beserta upah RM100 kerana Allah Ta'ala. Nampak tak? Dia kena bezakan berapa banyak harga untuk korban dan berapa pula kos pengurusan. Sebab kadang-kadang mungkin surau beli dengan harga RM5,000.
Kan? Kos dia mungkin 500. Modal 500 untuk pengurusan. Cuma dia ambil kos pengurusan tu untuk apa, untuk pihak surau, tambah lagi 100. Jadi kita kena maklumkan berapa banyak kita kata kos pengurusan yang terlibat. Kalau 100, 100. 100, 100 setengah, 100 setengah. Biar orang yang masuk ni dah jelas. 500 atau 600 termasuk dengan kos pengurusan. Okey. Itu tentang wakil. Baik. Kemudian kita kata perkara yang mesti diketahui sebelum mewakilkan urusan korban. Kalau kita nak wakilkan korban kita kepada orang lain, apa benda yang perlu sebagai contoh persatuan ke, agensi ke, syarikat ke. Dan hari ni banyak orang buat syarikat overseas kan. Apa-apa banyak yang buat tu, kadang-kadang dia mencipta keuntungan dari situ. Jadi perlu dijelaskan beberapa perkara supaya akad ini adalah akad yang sah. Pertama, hendaklah dia mengetahui kadar harga bagi sebahagian korban yang ditawarkan oleh persatuan, agensi ataupun syarikat. Berapa banyak? 350 ke? 400 ke? 500 ke? Dan hendaklah diketahui kadar upah yang diambil oleh persatuan. Saya tengok sekarang ni banyak yang syarikat-syarikat yang buat korban luar negara ni, dia hanya letakkan jumlah ataupun satu bahagian 350. Dia tak maklumkan pun berapa kadar pengurusan, kan? Sebab kita perlu faham bahawa lembu di luar negara ni, contoh di Vietnam, Kemboja, dia murah. Kita je mahal. Sampai 5,000, 6,000. Kat luar negara mungkin 1,000 je. Jadi maknanya 1,200 contoh bahagi 7 berapa ringgit. Kan? Jadi kena tahu berapa banyak kadar upah yang syarikat ambil, berapa banyak kos untuk beli lembu. Dia kena jelaskan. Siapa kot lah siapa depan ni nak buat syarikat korban apa ni, nak buat syarikat sembelih luar negara macam ni kan. Jadi kena jelaskan. Kemudian hendaklah mengagihkan daging korban mengikut hukum syarak. Dia kena bagi kepada sasaran dan hendaklah mengetahui orang yang akan mengambil wakil untuk menyembelih haiwan korban. Siapa yang diwakilkan? Dia ke ataupun orang lain ke? Dia wakilkan pula kepada pihak di Vietnam ke, di Kemboja, di India ke? Siapa yang sebenarnya? Itu kena jelaskan kepada peserta. Okey. Baik, pengurusan korban oleh persatuan, agensi ataupun syarikat dalam negara. Jadi kita kata kalau dalam negara ni, benda-benda yang perlu dilakukan ialah urusan jual beli seperti akad, jenis haiwan korban dan fizikal haiwan yang cukup syarat. Pastikan. Jangan pula pergi kat dia pergi cari pula haiwan-haiwan yang tak cukup syarat. Dia kena jujur dan ada integriti. Kemudian kadar harga bagi satu bahagian korban yang ditawarkan. Berapa satu kadar? Satu bahagian berapa? Berapa kos pengurusan? Upah yang syarikat tu ambil. Dan cara pengagihan dan penerimaan daging korban. Kena maklumkan. Lepas korban ni daging nak bagi kepada siapa? Kepada pihak mana? Kena jelaskan. Supaya transparent. Baik. Kemudian pengurusan korban oleh persatuan, agensi ataupun syarikat luar negara. Pun lebih kurang sama dah. Jadi kena ada urusan jual beli, akad, jenis haiwan korban dan fizikal haiwan cukup syarat, kadar harga satu bahagian korban, kemudian kena tetapkan kadar kos operasi di luar negara, kemudian kos pengurusan yang terlibat di luar negara adalah ditanggung oleh persatuan, agensi ataupun syarikat, bukan pihak individu. Jadi janganlah sampai kita pakai duit yang diberikan oleh peserta korban ni untuk tanggung kos flight kita. Naik pula business class. Salah tu kan. Jadi kalau dia nak buat betul-betul atas dasar kebajikan, dia keluarkan duit untuk beli tiket dia. Kemudian yang lain tu untuk pengurusan di sana. Untuk pengurusan lembu tu. Bukan untuk keuntungan peribadi sebenarnya. Kan? Sebab ramai hari ni orang ambil kesempatan korban ni untuk menjadikan menimba kekayaan. Itu satu benda yang salah. Baik, kita tengok pula kepada kita tengok yang penting-penting tadi saya nak main ni. Korban yang bercampur dengan akikah, hadiah, nazar dan sembelih biasa ni. Contoh dalam satu haiwan tu ada 4 orang masuk akikah, ada yang masuk hadiah, ada yang korban nazar, ada yang sembelih biasa. Boleh. Macam mana? Kalaulah berlaku pencampuran korban dan dengan perkara-perkara lain, maka wajib dilakukan pengasingan. Bagi daging bahagian korban yang mana? Daging korban wajib, korban sunat, korban akikah, hadiah ataupun daging sembelihan untuk dijual. Sebelum diagihkan kepada penerima jika terjadi perkongsian sedemikian. Jadi kita perlu bezakan supaya
Kalau korban nazar tu, dia kena bahagikan semua kepada orang yang lebih berhak lah. Maknanya jangan sampai orang yang korban nazar pun dia boleh dia ambil dan makan sekali daging yang dia sembelih atas dasar korban nazar tadi. Dan adalah lebih baik pihak yang menguruskan korban tidak mencampurkan antara urusan korban wajib, nazar dengan korban sunat, akikah, hadiah dan sebagainya. Jadi caranya, biasanya kan kita tengok di taman-taman ataupun di kampung-kampung ni, akan berlakulah satu lembu tu, 6 bahagian orang korban, 1 bahagian akikah. So, seeloknya tak campurkan. Tapi kalau nak cukupkan juga, bolehlah. Cuma yang paling bagus ialah kita mengkhususkan satu bahagian lembu tu, satu lembu tu untuk kalau kata semua korban semua, dia tak campurkan. Kes-kes yang tak nak cukup bahagian tu, itu lain lah. Tapi seabetulnya begitu. Baik. Kemudian kita tengok pula sikit pasal pemberian. Ini juga selalu berlaku, pemberian haiwan korban oleh orang perseorangan, persatuan ataupun agensi. Macam saya sebut tadi, kadang-kadang pihak kerajaan negeri dia taja 10 ekor lembu kepada surau, pada masjid. Dia bagi tu atas dasar hadiah. Jadi macam mana surau, masjid nak menguruskan lembu ni? Adakah kita kena buat korban atas pihak masjid, surau ataupun macam mana? Kan? Okey, caranya ialah kalaulah pemberian ataupun sumbangan haiwan ternakan oleh orang perseorangan, persatuan atau individu ni, syarikat atau jabatan untuk tujuan korban, maka hendaklah diserahkan kepada jawatan kuasa masjid ataupun surau untuk diuruskan oleh jawatan kuasa yang dilantik. Jadi pihak pengurusan surau lah kena ambil untuk PIC benda ni, untuk pengurusan. Jadi sesuatu pemberian tu ataupun sumbangan hendaklah kena jelaskan akadnya terlebih dahulu sebelum menerima penyerahan, iaitu sama ada akad pemberian hibah sebagai hak milik ataupun akad wakalah. Macam contohnya token syarikat bagi, dia kena jelaskan dia bagi ni sebagai hadiah ke ataupun dia nak mewakilkan pihak surau untuk pengurusan haiwan korban dia. Kalau kita kata dia pakai akad pemberian, macam hadiah ni ataupun hibah sebagai hak milik, contoh lafaznya ialah saya Ahmad Naufal bersetuju menyerahkan sumbangan 30 ekor lembu korban untuk tahun ini kepada jawatan kuasa masjid ataupun surau untuk diuruskan. Kan? Jadi apabila menerima pihak jawatan kuasa surau ni, apabila terima wakil tersebut, jadi dia bolehlah pilih. Caranya ialah pihak jawatan kuasa masjid ataupun surau ni bolehlah pilih dan memberi keutamaan kepada golongan asnaf, fakir miskin ataupun individu lain bagi mewakili bahagian korban yang disertai. Maknanya apa? Maknanya tak boleh terus bersembelih je. Kena pergi cari siapa peserta korban nak masuk. Contoh taman tu kita tengok kena pasti ada 6 orang 7 orang peserta asnaf fakir miskin yang tak pernah masuk lagi. So kita pilih dia ni untuk masuk. Jadi bila dia masuk tu, bila dah kita pilih asnaf fakir miskin masuk, maksudnya itu dah kita hadiahkan kepada dia dan dia berhak untuk mana bila dah kita bagi kat dia tu, jadi milik dia lah. Betul tak? Jadi bila bagi milik dia, maknanya dia pula boleh bahagi itu daging tu mengikut 3 bahagian yang kita sebutkan tadi. Contohnya Ali ni dia fakir miskin. Dia menjadi salah seorang penerima. Jadi bila dia masuk, dia bahagian satu bahagian tu dia bolehlah hadiahkan pula 1/3 kepada fakir miskin yang lain, 1/3 dia hadiahkan kepada jiran dan 1/3 kepada untuk dia. Kan? Bukan kata kita bagi kat dia tu semua dapat kat dia. Dia kena bahagi yang tu juga. Faham kan? Tu caranya nak, dia kena cari fakir miskin. Kemudian asnaf fakir miskin atau individu yang terpilih disunatkan mengambil daging tak lebih daripada 1/3. Dia tak boleh ambil semua. Sebab dia pun macam orang masuk korban. Cuma dia dapat atas dasar tiket orang hadiah kepada dia. Dan pihak jawatan kuasa masjid surau dilarang melakukan perkara lain ke atas haiwan korban kecuali untuk ibadat korban saja. So kalau orang dah hadiahkan untuk korban, maka janganlah pandai-pandai pula nak sembelih lembu ni untuk buat kenduri kat surau, kenduri kat masjid. Jadi masjid pun kena tunggu orang yang masuk korban tadi, asnaf fakir miskin tadi,
menghadiahkan bahagian yang kepada masjid untuk buat kenduri, barulah boleh buat kenduri. Jangan pada pandai-pandai kita mentang-mentang kita dapat hadiah, kita yang bagi hadiah, kita yang pilih penama tu, kita ambil bahagiannya, kita buat kenduri kat surau. Ini tak betul. Jangan banyak berlaku di surau ataupun masjid. Kalaulah kita kata jawatan kuasa surau tak faham tentang konsep korban ini. Duk ingat tu yang masjid punya. Tu salah. Okey. Baik. Apa lagi okey, itu pemberian lah kita pergi kepada pemberian haiwan korban oleh orang bukan Islam. Boleh tak? Contohnya ahli parlimen kawasan kamu yang bukan Islam, dia bagi haiwan korban ni kepada orang Islam, kepada masjid surau. Boleh tak? Boleh kita terima tak? Boleh tak? Dia hadiah tu ilmu korban. Kita nak buat korban ni. Kakak boleh tak? Apa yang kita boleh? Kat tangan? Apa yang kita tak boleh? Boleh. Cuba bagi pandangan, tak apa. Salah ke silap, kita tengok betulkan salah ataupun silap. Soalannya ialah, boleh tak masjid ataupun surau ni terima hadiah pemberian sumbangan haiwan korban oleh orang perseorangan, persatuan atau pertubuhan bukan Islam kepada masyarakat Islam untuk tujuan korban? Boleh tak? Boleh. Boleh. Siapa yang kata boleh tu? Siapa yang kata boleh tadi? Tak sah. Okey. Tak boleh. Siapa tak boleh? Tak boleh tu macam Aiman Nuaim pun. Betul? Nuaim pun nama anak saya. Nama anak saya Nuaim Hayyan. Betul kan? Aiman Nuaim tak boleh kan? Baik, dengar ni ya. Okey. Baik, hukum macam ni kita kena ingat sampai bila-bila. Pemberian hibah sumbangan haiwan korban oleh orang perseorangan, persatuan ataupun pertubuhan bukan Islam kepada masyarakat Islam bagi tujuan korban hendaklah diuruskan seperti berikut. Maknanya boleh tak? Boleh. Kalau dah bagi tu jadi milik kita, milik dia bagi untuk korban, maka yang bertanggungjawab ialah contoh dia bagi pada pihak surau, pihak masjid. Jadi haiwan korban tersebut hendaklah diserahkan kepada pihak jawatan kuasa masjid surau untuk diuruskan. Jadi masjid surau ni dia orang tengah je. Jadi pihak jawatan kuasa yang dilantik perlulah pilih menyenaraikan asnaf fakir miskin ataupun individu bagi mewakili bahagian korban yang disertai. Sama juga macam yang tadi. Sebab dah bagi orang Islam bagi, dia hadiah jadi dia untuk diwakilkan. Maknanya pihak jawatan kuasa masjid surau carilah siapa asnafnya, siapa peserta bahagian yang nak masuk, yang terpilih termasuk. Maka yang mendapat bahagian tu kira itu bahagian dia lah, dihadiahkan kepada dia. Kan? Jadi asnaf fakir miskin pula yang terpilih itu ataupun individu yang terpilih disunatkan mengambil daging korban tak lebih 1/3 daripada bahagian korban yang disertai. Sebab dia dah jadi milik dia, dia boleh ambil 1/3 saja. Bukanlah atas dasar dia asnaf fakir miskin, dia ambil semua tak. So dia ambil 1/3 saja, lagi bagi 2/3 pergi mana? 1/3 dia bolehlah bagi pula kepada fakir miskin yang lain. 1/3 dia boleh hadiahkan kepada jiran-jiran dia. Sebab tu dia jadi milik dia. Jadi itulah cara pengurusannya. Dan ataupun pihak masjid, dia fakir miskin yang dapat bahagian tadi, dia tak nak bagikan sendiri, dia serahkan kepada pihak masjid pula untuk serahkan kepada fakir untuk uruskan untuk hadiah dan pemberian kepada kepada fakir miskin tadi pun boleh. Mana sama ada dia cari sendiri ataupun dia bagi pihak masjid surau untuk uruskan. Baik. Sekiranya perlu, pihak jawatan kuasa masjid surau boleh mengenakan kos pengurusan dengan kadar yang berpatutan kepada peserta ibadah korban yang terpilih. Maknanya
yang masuk tadi tu secara percuma lah. Ataupun pihak surau dia kata oleh kerana kamu dapat bahagian ni percuma tapi kamu bayar sikit kos pengurusan untuk surau, bayarlah dalam RM1. So keluarkanlah RM1. At least dia dapatlah dia bahagian untuk bahagian kos pengurusan saja, tetapi untuk kos bahagian haiwan korban ni dia tak perlu keluarkan. Sebab itu dia dapat secara hadiah daripada orang lain. Baik, jelas Baik, saya rasa itu sajalah maksud isu-isu yang kita rasa berkait dengan korban ini. Dan mudah-mudahan kita sendiri dapat faham. Sebab kalau kita tak faham, siapa lagi nak faham kan? Kita dah belajar tentang isu korban ni, benda yang akan berulangan setiap tahun. Kan? Dan ini kita boleh, kita ada ilmu, insyaAllah kita boleh rujuklah dan juga kita boleh perbetulkan mana-mana yang silap yang berlaku ketika mana pelaksanaan korban dalam kalangan masyarakat kita. Okey. Baik, ada soalan-soalan sebelum kita tamatkan untuk kuliah kali ini? Berkaitan korban ni, sebab lagi saya akan cerita sikit pasal untuk preparation untuk final exam. Okay, ada soalan lagi apa yang tak jelas pasal korban ni? Jelas, Doktor. Okey. Yang lain-lain? Ainu Najwa, Alia Tahira, Afiqah Syawalina, Najwa, Sa'idah Nabila. Semua jelas Jelas. Okay, so baca baliklah. So nanti saya akan bagilah rujukan apa yang nak baca. Baik, untuk final exam, apa yang kamu nak prepare? Tajuk apa yang masuk? Saya boleh bagikanlah kepada secara umum lah tajuk mana nak masuk, cuma soalan tu tak boleh nak share kan. Okey, macam ni. Okey, jadi soalan untuk final ni dia ada 5 soalan. Ada 5 soalan. Soalan 1 wajib dijawab 5 soalan esei. 5 soalan esei, jumlah markah 40 markah saja. Sebab carry mark kamu nanti akan pecah macam saya sebut tadi tu, 10% untuk presentation, 20% untuk assignment berkumpulan, 20% untuk praktikal sembelihan, dan 10% untuk midterm. Itu markah yang kamu bawa untuk final. Jadi siapa yang markah banyak, jadi dia hanya polis berusaha untuk dapat semaksimum mungkin markah untuk final ni untuk dapat A. Ya. Tapi dapat A tu pun dengan harapan supaya kamu letakkan bab-bab sembelihan ni kita kamu dah clear dah. So baca betul-betul supaya kamu dapat ilmu dalam al-asas dan subjek ni. Dapat A tu bonus. Tapi yang lebih utama ialah memahami dengan baik setiap topik yang kita telah pun belajar. Baik, jadi bacalah dalam bab konsep sembelihan tu segi syariah, ya. Saya ingat tajuk yang minggu yang pertama kan tentang slaughtering in Islam tu. Syariah principle in slaughtering, tajuk tu baca. Kan apa yang benda yang sunat, apa yang makruh, apa baca. Soalan dia bukan tentang tu. Soalan dia berkaitan. Kalau ada dalil-dalil pun kamu baca dan juga hafal. Kan? Jadi tentang prinsipal sembelihan tu kita baca bagi jelas. Soalan ni bukan direct, soalan yang kena berfikir. Kemudian apa lagi? Berikutnya kamu kena baca juga MPPHM. MPPHM 2020 yang berkaitan dengan satu general requirement khususnya kepada isu-isu penyembelihan, dan yang kedua specific requirement pembaca. Dan soalan macam mana? Soalan saya akan beri dalam bentuk problematic question. Jadi fahamkan elok soalan tu, barulah kamu menjawab berdasarkan kefahaman yang telah kamu baca dalam MPPHM. Okey. Kemudian apa lagi? Baca juga tentang Malaysian protokol untuk import dan import export daging tu. Tu baca.
Kan, ni tajuk minggu berapa? Malaysian Protocol for the Halal Meat and Poultry. Baca. Kemudian apa lagi? Baca juga tentang tajuk apa nama ni? Syariah issues in halal slaughtering. Kan? Kita belajar kan ada beberapa isu di situ. Syariah issues in halal slaughtering. Baca baik-baik. Kemudian baca tentang ingat balik apa yang Ustaz Samir sebut tentang halal critical point, tentang halal meat inspection, kan? Jadi itu tajuk-tajuk fokus yang boleh kamu fokuskan, dan pastikan bila menjawab ni jawab dengan betul. Kan? Markah soalan yang pertama 10 markah. Jadi 2 soalan pilihan, yang lain tu 15 markah. Yang 15, 30 campur 10. Jadi 40 markah. Jadi 15 markah ni bukan sekadar kamu tulis saja tapi kena menguraikan. Menguraikan. Jadi menguraikan tu biar nampak memahami. Kalau ditanya tentang apa-apa bentuk-bentuk soalan, jangan bagi poin saja. Jadi uraikan sikit. Berdasarkan kepada apa yang kamu tengok dalam MPPHM. Tengok processing flow untuk processing chart untuk sembelih ni. So baca juga MHMS, kan? MHMS MPPHM. Okey? Itulah insya-Allah. Jadi kalau dapat baca betul-betul, insya-Allah dapat menjawab dengan baik. Okey, ada soalan apa lagi? Okey, yang lain-lain tu syarat insya-Allah. Yang terakhir ialah untuk praktikal sembelihan, pastikan semua hadir. Yang akan kita laksanakan pada 9 ke 8? Hari Sabtu nanti, 8 Julai. 8 Julai 2023. Itu untuk sembelihan je. 8 kan? Okey, betul 8 Julai. So pastikan semua hadir untuk dapat lagi 20 markah praktikal penyembelihan. Baik, ada soalan lain? Jadi kalau tak ada, saya ucapkan all the best untuk final, dan selamat Hari Raya Aidiladha, dan sehingga kita bertemu lagi ketika praktikal sembelihan. Okey, untuk tutorial hari ini, macam saya sebut, kita dah habis presentation, dan saya akan beri dalam bentuk forum di Goals, kan, untuk kamu jawab persoalan, kan, untuk kita lengkapkan blended learning untuk subjek ni, insya-Allah. Okey. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Okey, sekali Terima kasih, Doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor.